Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 7 Syawal 1443 bersama dengan 8 Mei 2022 kita dapat teruskan pengajian kita dengan kehadiran pelajar-pelajar yang balik bercuti, balik berhari raya. Kita dapat berkumpul balik di masjid yang mulia ini untuk meneruskan menimba ilmu, mengaji dan mengkaji Al-Quran. Semoga Al-Quran menjadi hujah untuk kita, bukan hujah ke atas kita. InsyaAllah tafsir kita surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf, surah yang ke-43, juzuk yang ke-25. Ayat yang kita akan baca pada kali ini bermula ayat 9 sehingga ayat 14. Dalam ayat ini Allah SWT menceritakan tentang kepercayaan puak-puak kafir yang tak tetap. Sekali dia kata ada Allah, sekali lagi dia pergi syirik terhadap Allah. Kemudian Allah Ta'ala sebut kepada kita anugerah yang diberikan, nikmat dijadikan bumi, kemudian diturunkan hujan. Dan di antara nikmat yang Allah anugerahkan kita iaitulah nikmat kenderaan. Ini nikmat kenderaan. Bila kita naik kenderaan, kita kena syukur kepada Allah. Jangan kufur, jangan sombong, jangan takabur. Sebab kenderaan itu salah satu daripada kemudahan yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka dengan itu, bila kita naik kenderaan, kita puji Allah. Kita kembalikan nikmat itu kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah di antara isu yang kita akan bincangkan dalam ayat-ayat yang kita baca pada kali ini. Baik, kita mula dengan baca ayat. Para pelajar, para jemaah yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1068. 1068. Ayat 9 sehingga ayat 14. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim alladhi ja'ala lakumul arda mahda wa ja'ala lakum fiha subula la'allakum tahtadun. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Balik kita kepada ayat tafsir ayat 9. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Dan demi sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, mereka itu siapa? Puak-puak kafir. Itu mereka. Yang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Dia tanya puak kafir, siapa dia buat langit dan bumi? Dia tak kata berhala dia, pekong dia. Tak ada, dia apa tahu juga. Sudah tentu mereka akan menjawab, yang menciptakannya ialah Allah yang maha berkuasa, lagi amat mengetahui. Para pelajar sekalian, munasabatul ayah, susunan ayat ini bagaimana? Setelah Allah SWT menyebut tentang puak-puak kafir musyrik tenggelam dalam kekufuran mereka dan mereka lari, tak mau belajar, tak mau tengok, tak mau mengambil pengajaran daripada ayat-ayat Allah, menyebabkan mereka kufur. Maka Allah Ta'ala nyatakan di sini perbuatan mereka menyalahi perkataan mereka. Akuan dia kontra dengan perbuatan dia. Sebab mereka mengaku Allah yang menciptakan langit dengan bumi, tapi dia pergi sembah berhala. Itu kita kata kontra ataupun kebingungan yang berlaku kepada puak-puak syirik. Macam mana mu kata Allah berkuasa, tapi kamu pergi sembah yang lain? Kenapa? Itu dia panggil tidak stabil, tidak betul perjalanan puak-puak kafir ni. Maka dalam ayat ini, ayat yang kita baca ni para pelajar, ayat 9 sampai ke bawah ni, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan 8 sifat. 8 sifat. Setiap pelajar kena ada pensil, ada buku nota, dia kena tanda apa yang dia belajar ni. Kita mengaji ni, kalau tidak kita tahu apa. 8 sifat ni kita akan tanda satu-satu, supaya kita dapat tadabbur, teliti kepada ayat untuk menguatkan kepahaman kita, keyakinan kita terhadap keesaan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Baik, tanda nombor 1, sifat yang pertama Allah Ta'ala nyatakan siapa dia. Wala in sa'altahum, kalau kamu tanya puak-puak kafir, siapa yang menciptakan langit dengan bumi, la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Jadi sifat yang pertama Allah Ta'ala nyatakan di sini sifat khalaqas samawati wal ard. Sifat Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Tak nombor 1 letak di ayat khalaqas samawati wal ard, itu nombor 1. Maknanya Allah Ta'ala yang menciptakan langit dengan bumi. Mereka sendiri yang puak-puak kafir juga telah mengakui bahawa Allah yang menciptakan, bukan tok pekong, bukan berhala. Berhala dia tak ada apa pun, berkelip mata pun tidak, apa lagi nak cipta langit dengan bumi. Dia sendiri pun diciptakan, ditempa, diukir oleh pengukir-pengukirnya. Itu yang pertama. Sifat Allah Ta'ala yang kedua, Al-Aziz. Al-Aziz makna Allah yang maha berkuasa. Allah yang maha berkuasa.
Al-Aziz dengan makna Zul Qadril Azim. Allah Ta'ala yang berkuasa, Al-Qahir, Al-Ghalib li kulli syai. Yang tak ada satu perkara pun boleh mengatasi, lawan, menyekat kuasa Allah, tak ada siapa boleh. Sifat yang ketiga dalam ayat yang sama, Al-Alim. Al-Alim dengan makna Allah Ta'ala yang sangat mengetahui, tidak ada perkara yang tersembunyi bagi Allah daripada makhluk-makhluk ciptaannya. Tuhan tahu belaka. Sebab itulah walaupun makhluk Allah Ta'ala duduk dalam batu ke, duduk dalam kayu ke, duduk di mana, ada je rezeki itu sampai kepada mereka. Mana Tuhan tahu, tidak kata Tuhan bagi makan manusia ya. Hayawan-hayawan lain, makhluk lain yang kecil pun ada rezeki masing-masing. Dan dia duduk di bawah pengetahuan ilmu Allah yang maha mengetahui. Jadi kita orang beriman, bila kita kenal Allah dengan sifat ini, Allah yang mencipta, Allah yang gagah perkasa, Allah yang maha mengetahui, kenapa kita nak pergi sembah benda lain yang lembek-lembek, yang tak ada kuasa pun dia? Apalagi kalau pergi minta dengan orang mati yang sudah mati dia, mau minta lagi. Ini dia panggil, kalau buat kafir pergi minta, pelik apa dia kafir. Orang Islam juga minta, kita kata ini benda ajaib, kontra dalam perjalanan hidup seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah, yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Baik, itu 3 sifat. Dia ada semua 8 sifat. Kita berpindah kepada sifat Allah yang keempat. Allazi ja'ala lakumul arda mahda. Ayat nombor 4. Allah, dialah Tuhan yang menciptakan, yang menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan. Allah Ta'ala jadikan bumi seolah-olah macam hamparan. Kita letak kapek ni tak bergerak situ. Dia panggil sabitah mumahadah. Sabitah mumahadah maknanya bumi yang sabit, yang sabit, yang tetap, yang tak bergoyang. Sebab kalau bumi bergoyang, apa jadi? Gempa bumi. Skala, apa dia punya istilah, berapa skala, runtuh habis bangunan, jalan-jalan raya apa ni pecah penggal habis, manusia ramai yang mati. Sebab apa? Sebab gempa bumi. Jadi sekarang Allah Ta'ala buat bumi itu sebagai hamparan. Itu ibarat. Jangan pula kamu salah faham. Oh, kalau bumi ni hamparan, maknanya dia bukan bulat lah. Mari pula geng bumi bulat ke bumi leper. Kita tak sudut balas labak ni. Ulama-ulama apa ni, ahli falak, ahli pengkaji naik ke angkasa sudah tengok, kebulatannya sudah ada. Tak sudut main leper tak leper. Kalau kita duk bahas leper ke tak leper pun tak habis cerita juga. Yang pentingnya bagaimana kita nak makmurkan bumi ini dengan syariat Allah Azza wa Jalla, itu yang utama. Dalam ayat ini Allah kata mahda, ai hamparan. Dalam ayat lain, pelajar tanda, ada beberapa sifat lagi bumi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 22, allazi ja'ala lakumul arda firasya. Firasya itu macam kapek, hamparan. Dalam surah Az-Zariyat ayat 48, wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Farashnaha, kami hamparkan dia. Jadi kita nampak bumi ini macam sama, tapi walaupun dia bulat tapi sama. Allahu Akbar. Itu sifat bumi. Yang bagi kitanya, yang kita nak kaji di sini para pelajar, iaitulah tentang kuasa Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita bumi. Kita berjalan tak terbalik, buat bangunan tak terbalik, kecuali bangunan yang foundation dia, tapak dia tak kukuh, itu cerita lain. Bukan salah bumi, salah awak. Sebab tu bila kita buat pondok kita ni, oleh kerana tepi sungai, kita punya piling 2 batang itu sikit lah. Hak batang pertama dia letak tu serup masuk sekali kong. Lepas tu yang lain tu barulah kuat. Maknanya tapak tu kena kukuh. Bukan jenis main-main pakai holo-holo gitulah, jangan gurau. Allahu Akbar.
Sifat yang kelima. Tulis nombor 5. Wa ja'ala lakum fiha subula. Wa ja'ala lakum fiha subula la'allakum tahtadun. Dan Allah yang telah mengadakan bagi kamu padanya jalan-jalan lalu lalang. Di mana? Atas bumi. Supaya kamu dapat petunjuk ke arah yang dituju. Ke arah yang dituju. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala buat kita, bumi ni kita tahu. Nak pergi ke kanan, Kuala Lumpur. Contohnya kita. Kiri, Kota Baru. Sini, utara, selatan. Semuanya ada subul, jalan-jalan. Orang zaman dulu, kalau dia nak lalu, dia lalu di celah bukit. Celah-celah bukit tu lalu. Mana dia larak nak belah bukit? Mari manusia zaman kita ni, dia korek bukit. Jadilah bukit korek. Bukit korek dalam bahasa Arab dia panggil nafak. Tulis apa? Tunnel. Nafak tu maknanya macam munafik. Munafik ni muka dua kan. Bukit ni pun dua lubang. Masuk kau ni, keluar sana. Itu dia panggil nafak. Di antara negeri yang banyak bukit korek sekarang, sebagai tahan tanda-tanda kiamat, Mekah. Mekah banyak sungguh. Bukitnya korek dia. Senang sekarang. Pak kita ni ada, bukan tak ada. Nak pergi sini, Kuala Kerai, ke Dabung pun ada 8 bukit korek. Naik dah kereta api ke Dabung, naik dah. Kena naik sekali tengok. Train tu Dabung. Sekarang musim PKP ni macam-macam orang reka. Nak orang panggil, nak suruh manusia tu bergerak, berjalan sana sini. Tapi yang pentingnya, dulu orang ikut bukit. Bukit sini dia lalu ke bawah. Sekarang ni dah, di antara bukit dia buat jambatan. Dia tak mau buat jambatan, dia korek masuk dalam bukit. Itulah tanda-tanda kiamat. Yang penting bagi kita, wa ja'ala lakum fiha subula. Allah Ta'ala jadikan bagi kita jalan-jalan, ayat turuk, jalan. Untuk mempermudahkan kamu berjalan ke sana ke sini. Tujuannya apa? La'allakum tahtadun. Supaya kamu dapat petunjuk arah jalan yang kamu nak pergi ke mana. Jadi senanglah. Naik bukit, turun bukit. Sekarang ni tak ada naik bukit, masuk dalam bukit. Korek bukit masuk. Boleh berlaku. Dengan teknologi yang ada ni orang boleh buat. Pelik juga tak? Dia masuk dalam bukit, dia dalam bukit tu dia kona pula tu. Kona, pusing. Boleh dia mikir. Maknanya dia punya GPS, kompas dia tu, boleh dia buat pusing-pusing dalam bukit pula dah. Macam-macam. Kita masuk dalam tu kat pakai mengucap lalu. Betul tak? Kalau bukit turun, jawab dianya, kamu gemulah. Jadi arwah. Allahu Akbar. Dalam tanda pelajar. Dalam surah Al-Anbiya ayat 31, Allah kata apa? وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. وَجَعَلَ فِيهَا, kami jadi pada bumi itu fijajan subulan. Mana lorong-lorong, jalan-jalan yang boleh kamu lalu. Supaya kamu dapat petunjuk ke arah mana jalan yang kamu nak pergi. Orang yang pening kepala je, tak tahu jalan ni. Macam kita hari ni, kita terlalu bergantung kepada alat-alat yang ada di tangan kita. Dalam handphone kita ni ada GPS, ada Wave, ada apa lagi, Google, semua alat. Tapi kalau kebetulannya bateri habis, jawab dia tak tahu nak pergi mana. Kita tak guna langsung dah otak kita ni. Pakai cahaya kau budak ni. Ni musim jam ni, orang mari daripada Macang nak pergi ke Kuala Kerai. Kita akan dihantar masuk ke pendalaman, masuk ikut Cenulang, masuk ikut Temangang, macam-macam lorong ada. Semalam macam-macam pelajar kita ni. Ada hal layu tu lewat ni. Satu kali bulan 12 ni masa banjir. Anak balik daripada Macang nak balik sini. Weh cakap kiri. Ikut Cenulang. Kita pun tengok, kata dia ni biar betul. Sampai di Pasir Gajah tu, jambatan Pasir Gajah tu duduk air. Di atas kita semua masuk kat tu. Kata dia ni bukan perahu, aku ni kereta. Itu kadang-kadang dia tak betul jalan banyak juga. Dia tak boleh nak percaya sangat dia. Kita kena guna otak kita pula. Manakala kita ikut dia sesak pak kita, bukan sangat sesak, hanyut sampai kita.
Jadi kita kena guna otak, jangan percaya sangat kepada alat-alat yang ada ni, kan? Tapi dia membantu banyak. Membantu banyak. Nah. Baik, cara kau wih pula. Dia tolong buat kita marah dia pula, jangan. Tapi kita maknanya percaya 100% tak boleh, kita kena guna juga ilmu yang ada pada kita. Takkanlah aku nak masuk dalam air. Nombor 6, tengok. Dia panggil tanda Allah SWT sebut yang ke-6. Yang ke-6, ayat 11. وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ. Itu nombor 6. Dan dialah Allah yang menurunkan air hujan dari langit menurut sukatan yang tertentu. Allah hantar mari air hujan ikut sukatan yang cukup. Kalau sukatan lebih, banjir selalu. Terlebih sukatan, banjir besar. Bala bencana tenggelam habis rumah orang, tenggelam habis kampung orang. Tapi kalau dia sukatan yang biasa, aman. Macam kita gini, sukatan biasa mari, kita tengok ada air di tepi Sakan Siti Khadijah. Itu biasa. Tapi lebih biasa, prop naik sikit lagi sampai ke Ummu Salamah, itu sikit lebih. Lebih lagi, masjid kita ni tinggal tingkat 2 ya. Tingkat 1 sudah tenggelam. Itu terlebih. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, Allah yang menurunkan hujan dari langit biqadarin, ay biqadari hajah, bimiqdari hajatin nasi wan nabat wal an'am, dengan qadar yang diperlukan oleh manusia, tumbuh-tumbuhan dan juga hayawan-hayawan. Hayawan-hayawan. Setakat tu ya boleh. Jadi kalau tidak lebih, habis. Allah kata aku turun hujan biqadarin. Dalam suratul Hijri, tanda pelajar. Ayat 21 Allah kata apa? Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Allah kata aku turunkan hujan, turunkan apa ni rahmat ni setakat yang diperlukan. Kalau Tuhan turun lebih, jawabnya kita pula lari. Betul? Ada pelajar-pelajar kita ni yang rumah dia kena banjir, ada? Banjir besar baru ni. Ada? Mana weh? Tak ada. Pelajar yang belajar sini tahun 2014, kita kena banjir di sini kan. Boleh jadi nak habis dah kumpulan tu. Maknanya Allah Ta'ala sebut aku turun hujan mengikut apa yang diperlukan. Tujuannya fa'ansyarna bihi baldatan maita, lalu kami hidupkan dengannya negeri yang kering tandus tanahnya, sedemikian itulah pula kami akan keluarkan hidup semula manusia dari kubur. Ay kadzalika tukhrajun. Allah kata apa? Aku buat tumbuh-tumbuhan ini nak tunjuk kepada kamu supaya kamu berfikir. Fikir apa? Kamu berfikir bahawa kamu demikianlah kamu akan dikeluarkan daripada kubur menuju ke mahsyar. Banyak kali dah kita baca hadis hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu tu tentang di antara dua tiupan serunai sengkakala 40 tahun, 40 arba'una. Jadi ada bila Allah Taala kumpulkan manusia ni, diturun hujan tu akan tumbuhkan balik manusia yang ada chip dia tu, dia panggil ajbuz zanab, yang duduk di ekor sulbi kita tu ada macam chip situ. Dia tumbuh balik naik, berkumpul balik di mahsyar. Kan? Hadis ni sudah kita ulang banyak kali. Hadis ni riwayat rawahul Bukhari wa Muslim wal lafzu li Muslim. Baiklah. Kita pindah ke dalil yang ketujuh. Dalil kuasa Allah Ta'ala yang ketujuh, ayat 12. وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا
Dan dialah yang menciptakan sekalian makhluk itu berbagai-bagai jenisnya. Makhluk ni berbagai jenis, ada pasangan dia, ada gu dia. Setiap jenis tu ada gu dia. Ada jantan, ada betina. Ada laki-laki, ada perempuan. Tengok ayat ini dia panggil munasabah al-ayah. Munasabatul ayah, setelah Allah Ta'ala sebut dengan penciptaan langit, jalan-jalan yang telah dibuat, kemudian Allah Ta'ala sebut pada sini cara nak menerus melangsung kehidupan. Bumi ada dah. Tanaman ada dah. Sudah ada. Manusia sudah ada. Manusia pula berpasangan. Maka Allah Ta'ala kata, aku beri pada kamu cara wasail, cara-cara nak mencari rezeki untuk meneruskan kehidupan, dan juga alat-alat bagaimana nak mengembara, mencari rezeki dengan perniagaan dan sebagainya. Maka dibawa pada kita ayat ini yang ketujuh, sifat Allah Ta'ala itu wallazi khalaqal azwaja kullaha. Allah Ta'ala jadikan semua benda tu ada pasangan, ada gu belaka. Apa dia gu dia? Laki-laki lawan dia perempuan, jantan lawannya tina, malam lawan dia siang. Carilah apa-apa semua ada gu. Kecuali puak-puak LGBT yang kebengungan, jatah main sama jatah, tina sama tina. Kata ni orang keluar daripada kewarasan. Walaupun dia mengaku dia moden, kita kata ini tidak moden, ni orang kebengungan nama dia gitu. Jadi alhamdulillah semua perkara itu ada gu. Langit lawan dia dengan bumi, malam siang, matahari dengan bulan, syurga dengan neraka, orang baik lawan orang jahat, na'udzubillah. Jadi kita kata sihat lawannya sakit, tidur lawannya jaga, kaya lawan miskin. Mu tulislah. Nak tulis apa saja. Yang pentingnya Allah kata wa ja'ala wallazi khalaqal azwaja kullaha. Semua benda tu ada gu, ada pasangan, ada masing-masing. Jadi kita kata baiklah. Dalam surah Yasin, tanda surah Yasin ayat 36, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Surah Yasin ayat 36, Allah kata semua benda tu Allah Ta'ala jadikan pasangan-pasangan. Jadi tengoklah ayat kita tu. Jadi kita baca Yasin pun kena sambil-sambil tu kita kena tadabbur. Bukan Yasin buat tiup jampi orang saja, kena mengaji dari sudut kelebihan dia, dari sudut huraian dia. Baik, manusia ni ada otak, ada akal. Sekarang ni Allah Ta'ala nak tunjuk bagaimana cara nak mencari rezeki dengan perniagaan, perdagangan. Maka dibawa kepada kita tanda kekuasaan sifat Allah Ta'ala yang ke-8. Boleh tanda nombor 8. Wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Dan Allah mengadakan bagi kamu kapal-kapal. Kapal-kapal ni kenderaan di lautan, di sungai. Dan binatang ternak yang kamu dapat mengenderainya. Binatang yang kamu dapat mengenderainya. Mana Allah Ta'ala jadikan di sini kapal-kapal yang kamu belayar di lautan. Dan juga hayawan-hayawan yang kamu gunakan di daratan. Seperti kuda, unta, bagal, hemar, dongki, dan banyak lagi lah zaman tu. Zaman kita ini, tulis pelajar, kereta, motor, lori, bas, apa lagi. Zaman yang tak ada zaman Nabi,
yang tidak diguna zaman Nabi, walaupun sudah ada alat ini iaitulah kenderaan di udara. Zaman Nabi kenderaan udara ada ke tak ada? Siapa kata tak ada? Jelek mata. Nabi menggunakan kenderaan udara waktu malam Mi'raj. Dia naik apa? Naik Burak. Mekah, Taibah, Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis ke langit, Nabi naik apa? Jet. Jadi kita penggunaan tu ada. Tapi bukanlah satu alat yang digunakan oleh zaman tu. Sebab itu dalam Quran dia tak sebut. Dia sebut dua ayat sini. Wa ja'ala lakum minal fulki, kenderaan di lautan memang ada. Wal an'am ma tarkabun, kenderaan di daratan. Tapi tidak disebut kenderaan di udara. Sebab apa tak sebut? Sebab waktu tu orang tak guna kenderaan di udara. Belum ada kapal terbang, belum lagi ada teknologi sebut. Cuma Nabi dah guna. Sallallahu alaihi wasallam dah guna. Itu menunjukkan isyarat bahawa akan ada penggunaan ini di akhir zaman nanti. Tanda-tanda kiamat. Alhamdulillah zaman kita ini mudah. Orang naik kapal terbang, naik helikopter, naik jet, naik kapal angkasa. Sekarang ni pula pakat lagi pecah luk. Dia planet Marikh. Lagi pecah luk. Jual tanah di Marikh pula. Tanah atas bumi ni tak laku. Kita jual atas pula. Macam-macam kerja manusia ni. Tak ada kerja dia. Kerja dianya duk mencari benda hak pelik-pelik. Kata bumi atas dunia banyak lagi kosong. Nak hidup dia planet dah pula dah. Baiklah. Allah kata apa? Litastawu ala zuhuri, supaya dan binatang ternak yang kamu dapat mengenderainya, supaya kamu duduk tetap di atasnya. Duduk atas belakang hayawan tu kita duduk. Tak jatuh. Kalau atas unta, dia ada rumah. Ada rumah. Dia panggil haudaj. Haudaj ni kalau bahasa Melayu dia panggil segeduk. Tak tahulah orang Melayu tua-tua Mekah dia panggil segeduk. Tengok dalam cerita lama, rehlah haji zaman dulu, atas unta tu dia ada macam rumah gitu. Itu untuk orang-orang perempuan duduk, anak-anak kecil duduk atas tu, barang-barang. Jadi Tuhan kata, aku beri pada kamu hayawan, kamu boleh naik, supaya kamu duduk tetap di atasnya. Thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi. Kemudian kamu mengingati nikmat Tuhan kamu apabila kamu duduk tetap di atasnya. Jangan lupa naik kenderaan, jangan lupa baca doa naik kenderaan. Siapa dia ingat doa kenderaan? Ingat? Pelajar-pelajar kita ni ingat ke tidak? Cuba baca. Siapa dia ingat? Baca. Siapa tak ingat jangan baca. Baik. Wa taqulu, serta kamu bersyukur dengan mengucapkan. Apa dia ucapan? Bila kita naik kenderaan kita berucap, Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedang kami sebelum itu tidak terdaya menguasainya. Payah juga kita. Nah, kalau kuda tu takut tengok kuda ni, tapi bila kita naik atas dia, dia dengar kata nak gimana, nak giar berapa, semua boleh berlaku. Nak naik gimana, nak giar berapa, semuanya dibenarkan. Kemudian mari zaman kita ini naik kereta. Allah. Kereta tak apalah kita kata kecil. Lori hok besar-besar tu.
Tayar berapa paling banyak lori? 10 ke 20 pun ada tayar. Driver dia kecil ya, kadang-kadang celehnya driver dia, macam budak ni. Driver bawa lori 20 tayar, panjang bukan main. Boleh dia tanya dia, "Mung, macam mana awak tengok?" Dia kata, kita duduk atas dia, steering tangan kita, pandailah kita pulah dia. Tengok Allah kata apa? Mu ingat nikmat, subhanallazi sakhara lana hadza. Maha suci Allah yang telah mempermudahkan kenderaan ini untuk kita. Lori ke bah ke hok pilot kapal terbang tu besar lagi. Sampai 400 orang, 500 orang dalam sebuah kapal terbang dengan barang-barangnya dia boleh terbang, macam-macam. Allahu akbar. Allah SWT sebut pada kita nikmat-nikmat yang banyak, nikmat kerehatan, nikmat kesenangan. Untuk apa? Supaya kita ingat kepada Allah Azza wa Jalla, supaya kita syukur pada Allah Azza wa Jalla, supaya kita ingat kepada nikmat Allah. Kita pun mengucaplah dengan ucapan memuji Allah Azza wa Jalla ini. Kemudian di akhir ayat Tuhan kata apa? Wa ma kunna lahu muqrinin. Ya Allah, kalau tidak dengan pertolonganmu, kalau tidak dengan kuasa Allah Ta'ala beri, tidak dengan limpah kurnia nikmat Allah Ta'ala, kita tak dapat menguasai kenderaan ini. Besar, unta pun backing. Unta ni menampak dia baik ya. Tengok time waktu dia makan, dia tak makan, dia bukannya makan burger macam awak makan Maggi. Dia makan duri. Tengok dah video unta makan duri, tengok. Tak tengok? Tengok. Macam mana unta dia makan duri kaktus tu. Ngak-ngaknya makan relax ya dia. Allahu akbar. Maha kaya Allah. Betul Tuhan bakit sini. Allah Ta'ala yang permudahkan taskhir. Allah Ta'ala permudahkan untuk siapa? Untuk kita belaka. Supaya apa? Supaya kita menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita nak tengok dengan kita dah, tengok orang naik gajah, besar gajah, sekali dia sepak tapar dengan belala dia pain, mati tuan dia. Tapi dia dengar kata, kamu itu naik atas kepala dia catuk dengan pisau, dengan atas dengar kata buluk gajah ni. Kalau kita naik kambing boleh kira kambing kecil pada kita. Ni naik gajah, naik unta, naik apa benda, semuanya didengar kata belaka. Kita kata ini satu masalah. Tapi ingat, tengok ayat 14. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sesungguhnya kami kepada Tuhanlah kami akan kembali. Baru kita sedar bahawa kita ni semuanya guna nikmat Allah Ta'ala ni untuk kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kembali kepada Allah Azza wa Jalla di dunia, dan juga kita nak kembali kepada Allah Ta'ala pada hari akhirat esok. Untuk apa? Untuk dikira, dihitung, dihisap, dipersoalkan semua perkara yang kita lakukan ini. Jadi para pelajar sekalian, ingat ni dalam kitab Perisai Muslim kita ni, alhamdulillah, Perisai Muslim, para pelajar tengok bacaan 206. Bacaan 206. Cetakan baru ni mudah, dia ada nombor. Kalau tengok yang dalam handphone tu, bacaan 95, bacaan naik kenderaan. Kemudian dia punya bacaan ada nombor 206. Jadi cetakan baru ni kita minta supaya penerbit kekalkan nombor bab dengan nombor bacaan, supaya bila kita tengok dalam perisai kita dalam handphone ni, kita boleh cari dalam ni mudah. Alhamdulillah. Tuan-tuan tengok dalam hadis yang diriwayat oleh Ibnu Umar, tengok nombor 95, bacaan 206 dalam Perisai Muslim. Perisai Muslim yang baru ni pun ada, yang lama pun ada, tak ada masalah. Yang ada dalam handphone tu ada. Mana-mana jemaah yang belum ada kitab ni, boleh minta dengan admin kita. Tolong tulis nombor handphone admin tu dalam live ni, untuk yang belum dapat kitab ni secara PDF dan juga secara untuk aplikasi handphone, boleh kita dapat. Mudah-mudahan tersebarnya bacaan-bacaan yang sunnah Nabi ni
menghapuskan bacaan yang tidak sunnah. Tengok hadis. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila duduk di atas kenderaannya, tak kira unta dia ke, nak pergi musafir, Nabi kita bertakbir 3 kali. Nabi kita 3 kali dia baca. Apa dia baca? Nabi kita baca doa naik kenderaan tu. Dia takbir dulu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kemudian dibaca ayat ni. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi 'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Itu bacaan waktu nak pergi. Kalau balik kita tambah satu lagi. Wa iza raja'a, bila balik dia baca aibun taibun abidun li rabbina hamidun. Itu dia panggil bacaan. Hadis ni rawahu Muslim, bacaan ketika kita naik kenderaan musafir. Baik, ada satu lagi hadis ketika naik kenderaan biasa tidak musafir. Tengok dalam kitab Perisai Muslim tu ada dengan terjemahannya. Jadi anak tak terjemah di sini, panjang pula kita punya tafsir. Nak tengok terjemahan dia, tuan-tuan tengok dalam syarah kita kepada kitab Perisai Muslim. Tajuk dianya bacaan naik kenderaan dan bacaan ketika bermusafir. Satu lagi hadis. Wa an Ali bin Rabi'ah. Ali bin Rabi'ah kata, aku tengok Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia nak naik kenderaan. Orang bawa kenderaan dia naik. Bila dia letak kaki dia di atas kenderaan tu, biasa kan kalau kuda tu dia ada tempat letak kaki tu, tali gitu. Pijak, dia baca bismillah. Bila dia naik atas belakang kuda, dia kata alhamdulillah. Kemudian dia baca doa ni, baca ayat ni. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian dia baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia baca lagi. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Takat tu bacaan. Kemudian Ali pun suka. Dia pun ketawa. Dia ketawa. Orang pun tanya dia, kenapa kamu ketawa ya Amirul Mukminin, min aisyin dhahikta? Kata Ali, aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam bila naik kenderaan macam tadi, Nabi pun ketawa. Aku buat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjanglah hadis kita tu. Yang penting bagi kitanya, kita naknya bacaan tu. Dalam Perisai Muslim bacaan 95 bab 95 doa naik kenderaan dan bacaan 206. Ataupun ketika musafir. Tuan-tuan pelajarlah tengok musafir. Mudahlah ni sekarang ni, ada belakang dah baca ni, ada dalam poket. Cuma atas kita lah nak baca ke tak nak baca. Baiklah. Hadis Ali bin Rabi'ah ini rawah akhrajahu Abu Daud wal lafzu lahu wat Tirmizi wan Nasa'i wa Ahmad wa sahahahu jam'un minal ulama, di antaranya Imam Nawawi dan ulama-ulama semasa mengatakan sanad dia sahih. Alhamdulillah. Mari kita beramal dengan bacaan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada bacaan keluar dari rumah atau bacaan naik kenderaan ataupun bacaan saja. Apa saja bacaan yang kita boleh baca. Jangan tak baca. Itu yang jadi masalah. Baik. Para pelajar sekalian, kita tamaklah huraian ayat 9 sehingga 14. Sekarang ni kita pindah pula kepada mencari faedah.
Kita akan korek 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini. 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini. Ayat yang pertama ayat 9, tengok ayat 9. Faedah yang pertama, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Kalau mu tanya orang puak kafir ni, dia akan kata yang mencipta langit dan bumi Allah. Ayat ini tulis pelajar, dalilun ala, ayat ini menjadi dalil bahawa setakat manusia itu tahu ada Allah sahaja, tapi dia tidak iqrar dengan dengan ketauhid kepada Allah Azza wa Jalla, maka orang ini tak jadi. Tak cukup. Sebab itu kalau nak beriman, dia kena beriman semua sekali. 6 rukun iman kena beriman semua. Kalau dia kata aku beriman 5 je, satu reject, jawabnya kosong. 6 tolak 1 kosong dalam bab iman. Kalau kafir 1, kafir belakang. Itu tak boleh. Itu berbeza dengan matematik kita beli barang. 10 tolak 1 9. Tapi dalam bab iman 6 tolak 1 kafir, kosong. Itu dia punya kaedah. Dan yang kedua, faedah yang pertama lagi, isu yang kedua, puak-puak kafir Arab ni dia sedar diri. Dia tak kata berhala dia tumpang sama buat langit dengan bumi, dia tak kata. Dia kata Allah yang buat. Tetapi dia kerah kepala, dia tak mau mengakui keesaan Allah Azza wa Jalla, tak mau tauhid kepada Allah. Itu jadi masalah dia. Jadi masalah dia tak mau tauhid kepada Allah. Mereka masih lagi melakukan syirik, mereka masih lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Faedah yang kedua, tengok. Alladzi ja'ala lakumul arda mahda la'allakum tattaqun. Allah jadikan bumi jalan-jalan supaya kita mendapat petunjuk ke arah mana kita nak pergi. Ayat ini mengajar kepada kita para jemaah, iaitu nikmat Allah Ta'ala ungkit kepada kita supaya kita sedar. Kita duduk di atas bumi ini, Allah ciptakan untuk kemudahan kita. Allah ciptakan untuk apa? Untuk kemudahan kita pergi sana sini, duduk atas bumi. Dan isyarat juga la'allakum tahtadun, bahawa Allah kata aku buat jalan-jalan ni supaya kita dapat nak pergi ke mana tempat kita nak tuju. Maka di sini kita kena sedar bahawa kita hidup atas dunia ni para jemaah sekalian, bukan setakat nak makan minum je, bukan setakat kita nak bini kahwin je, tapi kita nak menuju ke jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kamu semua kena cari jalan yang diredai oleh Allah. Jangan duk buat kerja sendiri, jangan duduk mikir otak dengan otak kita sendiri, kita tak akan jumpa jalan. Tak akan jumpa jalan. Yang ketiga, faedah yang ketiga, wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabu. Sampai ke akhir ayat. Allah kata aku jadikan bagi kamu itu hayawan-hayawan, kenderaan-kenderaan yang boleh kamu gunakan di daratan dan di lautan. Mana di sini Allah nak ajar kepada kita, yang memberi kemudahan kepada kita siapa? Allah. Bila Allah beri kemudahan, kita syukurlah kepada nikmat Allah. Kita boleh kenderaan, kita berjalan ke tempat yang baik, jangan pergi tempat maksiat. Kita ada kenderaan, kita bawa orang pergi majlis ilmu, bantu orang tua orang ini. Kita gunakan perjalanan kita tu yang ke jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala, kita kena sentiasa baca doa yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Tanda syukur. Baik. Isu yang keempat, Allah kata apa? Wallazi nazzala binas sama'i ma'an biqadarin fa'ansharna bihi baldatan maita. Kami turunkan hujan mengikut qadar yang secukupnya. Kalau tak cukup jadi kemarau, kalau lebih jadi banjir. Tengok, Allah kata aku bagi sukatan yang baik, cukup untuk menghidupkan bumi. Ulama kata ayat ini menjadi dalil apa? Dalil kepada
setiap benda tu ada sebab. Setiap benda ada sebab. Tapi sebab tu tak semestinya jadi sebab. Ada turun hujan, tak naik rumput, tak naik tumbuhan pun ada. Tapi orang panggil secara zahirnya bersebablah benda-benda tu. Nak anak kena kahwin. Nak makan buah tanam pokok. Nak apa lagi? Itu dipanggil sebab, tapi tak semesti sebab tu jadi. Berapa orang kahwin tak dapat anak. Pula dah. Berapa kali turun hujan tak naik pokok, tak naik tumbuhan pun ada juga. Kemudian di akhir ayat Tuhan kata kadzalika tukhrajun. Demikianlah kamu akan dikeluarkan daripada perut bumi. Ayat ini menjadi isbatul qiyas. Qiyas ni salah satu daripada hujah yang dipakai dalam syarak Islam. Kita kata perundangan kita ni Quran, sunnah, ijma', qiyas. Qiyas tu satu sumber penggalian hukum di dalam Islam. Baiklah, yang terakhir, yang kelima yang kita nak korek di sini, iaitu wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ayat ini mengajar kepada kita sentiasa membersihkan Allah, mensucikan Allah Ta'ala daripada segala kekurangan. Bila kita dapat nikmat, kita sucikan Allah. Subhanallah. Kita naik kenderaan, subhanalladzi sarah. Jadi jangan lupa pada Allah Azza wa Jalla. Jangan kata, kenderaan yang aku beli, kenderaan ni hebat ni. Nah, beli kereta sport hok mahal tu. Boleh ayat dia. Saya nak pergi ke bandar ni, Kuala Krai. Kita pun relax atas kereta. Kereta jalan diri. Ada. Macam-macam hari ni orang boleh buat. Tapi kita kena ingatlah kita ni kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu kita kata jangan sombong, jangan angkuh, jangan takabur. Kita kena sentiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa ambil kitab kita Perisai Muslim, baca doa naik kenderaan, doa musafir dan doa-doa yang berkaitan. Sebab itu Allah Nabi kita tak ajar doa naik unta pula. Dia kata doa naik kenderaan. Bila kenderaan umum, unta, kereta, basikal, jet, kapal, perahu, apa saja pun, asalkan nama kenderaan, baca je doa ni. Mana boleh ni? Ni doa naik unta. Siapa cakap? Tak ada doa naik unta. Dia panggil doa naik kenderaan. Jadi kita kata alhamdulillah, 5 faedah yang dapat kita belajar. Mudah-mudahan kita dapat yang terbaik. Sentiasa baca naik kenderaan, baca doa ni. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian sambung lagi doa yang sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selamat, kita dapat rahmat, kita disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamatlah perbincangan kita. Insya-Allah kita akan sambung lagi ayat 15 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.